Okey. Kemarin kita dah belajar berkenaan dengan garam, tentang perubahan berterusan dalam tindak balas kita panggil penguraian ganda dua. Dan kita juga telah bincang tentang penyediaan garam tak terlarutkan dan juga penyediaan garam terlarutkan. So hari ini kita nak masuk kepada bahagian yang seterusnya dalam tajuk asid base dan garam, iaitu tindakan haba ke atas garam. Tajuk garam ni sebenarnya banyak kena ngapa ni. Banyak kena ngapa sikit lah. Okay, so kalau kita hafal, kita akan rasa mudah lah tajuk ini. So kita tengok satu-satu. Okay, tindakan haba ke atas garam. So melalui perbualan rajah 6.45, adakah anda boleh mengenal pasti anion garam berdasarkan gas yang dibebaskan? So, okay, ditanya. Okay, yang perempuan ditanya, apakah gas yang dibebaskan? Okay, so si lelaki kata apa dia, boys ni kata apa? Dia kata air kapur menjadi keruh. Garam ini adalah garam karbonat kerana gas karbon dioksida terbebas. Jadi bila dia react sesuatu tindak balas ni dan dia alihkan gas ke dalam air kapur dan didapati air kapur keruh. Bila air kapur keruh, dia kata gas tersebut, gas yang dibebaskan adalah gas karbon dioksida. Okey. Jadi dalam tajuk ini, awak akan belajar berkenaan dengan ujian untuk mengenal pasti gas dan juga ujian untuk mengenal pasti kesan haba ke atas garam. Makna kita panah garam tersebut, apa yang berlaku kepada garam tersebut. So kita pergi kepada satu-satu, iaitu dikatakan sini ujian gas. Okey, proses ni adalah untuk mengenal pasti gas. So ni ada bahan ni. Okey, seterusnya. Jadi eksperimen dia simple saja. Simple saja. Apa eksperimen dia? Kita just nak uji gas oksigen. Jadi bila kita masukkan 2 spatula pepejar kalium klorat, kalium klorat 5 ke dalam sebuah tabung uji. Kemudian kita panaskan pepejar itu dengan kuat. Kemudian kita masukkan sebatang kayu uji berbara ke dalam tabung uji. So apa yang kita dapati kat sini? Kita akan dapati kayu uji berbara menyala. Okey, kayu uji berbara menyala. Jadi kalau kayu uji berbara menyala, maka inference kat sini kita boleh kata ada gas oksigen terbebas. Ni kita panggil inference. Sama juga dengan eksperimen yang kedua. Kita letak zinc ke dalam asid. Maknanya kita masuk ke tulang zinc dalam sebuah tabung uji. Kemudian kita tuangkan asid 4 cm padu, asid cair ke dalam tabung uji. Kemudian kita letakkan kayu uji menyala ke mulut tabung uji. Teori kata, kita ingat recall balik awal-awal bila logam, zinc, bertindak balas dengan asid H2SO4, dia akan menghasilkan garam iaitu ZnSO4 dengan gas hidrogen. Bila kita letak kayu uji menyala, agak-agak apa kita punya pemerhatian kat sini? Siapa dia boleh bantu cikgu? Pemerhatian kat sini apa dia? Dia letak kayu uji menyala. Ada ke belakang ni? Assalamualaikum. Ada. Okey. Apa yang berlaku bila kita letak kayu uji menyala? Okey. Kita akan dapati bunyi pop terhasil. Okey. Bunyi pop terhasil. Pop ni gas hidrogen. Jadi bila kita kata bunyi pop terhasil, maka inference kita gas hidrogen terbebas. Ni eksperimen ni. Cikgu rasa awak biasa dah ni dengar dalam PT3 hari tu, sama ada kat 1, 2, 3 tu. Mesti jumpa dah benda ni. Okey. Kemudian ujian untuk gas karbon dioksida. Masukkan 1 spatula zinc karbonat. Okey. Ke dalam tabung uji. Lepas tu kita panah zinc karbonat.
Okey, panaskan pepejar dengan kuat. So, salurkan gas ke dalam air kapur. So, macam gambar tadilah. Okey, kita akan dapati nampak tak kat sini gelembung gas terbebas. So, kita akan dapati di sini air, kita akan dapati kat sini air kapur keruh. Bila air kapur keruh, so kita punya inference ni adalah kesimpulan terhadap kenapa air kapur keruh. Okey, air kapur keruh kerana gas karbon dioksida terbebas. Gitu je ujian kita nak kenal pasti ujian. Kalau kita nak kenal pasti ujian gas oksigen, uji dengan kayu uji berbara. Kalau kita nak kenal pasti gas hidrogen, uji dengan kayu uji menyala. Okey. Kalau kita nak uji karbon dioksida, uji dengan air kapur. Jadi air kapur menjadi keruh. Okey. Boleh Boleh follow tu? Boleh. Okay. So kita pergi kepada yang seterusnya. Ujian untuk amonia. Jadi bila kita panaskan, kita ambil masukkan 1 spatula amonium klorida ke dalam tabung uji. Kemudian tambahkan larutan natrium hidroksida ke dalam tabung uji itu. So apa kita dapati kat sini bila kita letak. Okay. Natrium klorida ini bila kita react dengan NaO. So dia akan menghasilkan apa dia? Gas amonia. Akan hasilkan gas amonia. So gas amonia ini, gas amonia adalah gas NH3. Gas amonia ini dia akan tukarkan. Sifatnya adalah sifat alkali. Dia adalah alkali. Jadi apa yang kita nampak, kertas litmus merah, kalau amonia ini adalah alkali, maka kita akan nampak kertas litmus merah lembap menjadi apa dia? Biru. 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 So, kalau biru, kita boleh royak inference lah bahawasanya gas amonia yang terbebas bersifat alkali. Sebab dia tukar kertas litmus merah menjadi biru. Kertas litmus merah lembap menjadi biru. Ujian untuk klorin pula. Nak tahu klorin. So masukkan 1 spatula mangan 4 oksida ke dalam tabung uji. Dengan cermat tambah 2 cm padu asid hidroklorik. Maka bila react mangan dengan HCl ni asid hidroklorik, maka terhasillah gas klorin. Terhasilkan gas klorin. Gas klorin ini bila kita letak kertas litmus biru lembap, maka kita akan dapati kertas litmus biru lembap menjadi bertukar menjadi merah. Kemudian luntur. Kemudian luntur. Sebab apa? Sebab dia lembap. Lembap ni maknanya dia ada H2O. Jadi kita belajar dah dalam tajuk jadual berkala unsur. Kalau H2O ni, kalau klorin, kita masuk campur dengan air, dia akan menghasilkan 2 jenis asid, satu HCl, satu HOCl. Hak ni nama dia asid hypochlorous. Hak ni dia akan tukarkan, dia akan lunturkan. Sifat asid hypochlorous tu adalah melunturkan warna. Jadi bila kita tengok kat sini, biru bertukar menjadi merah, maka kita boleh kata gas klorin bersifat asid. Asid. Jadi kita nak royak asid ke alkali, kita tengok kertas litmus. Jadi bila dia letak kertas litmus ni sebenarnya dia nak uji gas yang terhasil tu bersifat asid ataupun bersifat alkali.
Okey. Pegang hak ni? Boleh Boleh. Okey, so kita pergi kepada seterusnya. Seterusnya ujian untuk gas hidrogen klorida. Ni bila kita masuk amal memang asid base dan garam ni banyak sangat eksperimennya. Okey, kalau tidak buat eksperimen mungkin awak kan takkan nampak benda tu. Jadi kita kena buat eksperimen. Jadi bila kita bersemuka nanti insya-Allah lah sepatutnya boleh dengar apa tu Menteri Pendidikan lagi ni tengah kecek pasal pembukaan sekolah. Kita tengok kemudian lah, tengok lagu mana. Okey, so kita kata ujian hidrogen klorida. Okey, dia kata masukkan 1 spatula natrium klorida ke dalam tabung uji. Kemudian dengan cermat tambah asid sulfurik. Okey, so panaskan campuran itu. Okey, kemudian celupkan sebatang rok kaca. Okey, dengan larutan amonia pekat. Kemudian letakkan, okey, amonia pekat itu ke ni. Maknanya kita celup amonia pekat. So kita letaklah dekat mulut tabung uji. So, bila kita letak dekat mulut tabung uji, apa yang berlaku kat sini? Kita akan dapati wasap. Awak boleh baca apa tak ni? Awak akan nampak wasap putih terbentuk ataupun terbebas. Boleh nampak kat tulisan cikgu tulis dengan warna purple ni? Boleh. Okey. Jadi, wasap putih ni apa dia? Okey, jadi hidrogen klorida ni bila campur dengan amonium, so inference kita boleh kata wasap putih adalah amonium klorida iaitu NH4Cl. Itu kita panggil wasap putih. Okey. Dan akhir sekali untuk sulfur dioksida. Nak uji gas sulfur dioksida. So kita masukkan 1 spatula natrium sulfat ke dalam sebuah tabung uji. So tambah asid, panas, campuran secara perlahan selalu gas ke dalam larutan kalium manganat 7. So kita akan dapati warna ungu. Larutan kalium manganat 7 warna dia ungu. Okay, warna ungu larutan KMNO4 berasid lunto. Okey. Ataupun kita boleh kata perkataan dinyah warnakan. Okey. Lunto ataupun dinyah warnakan. Okey. Jadi kita boleh kata kalau warna kalium manganat 7 ini lunto, maka kita boleh buat inference kat sini. Gas yang terbebas adalah gas sulfur dioksida. Okey, ini salah satu daripada contoh inference. So, kita dah selesai bicara untuk eksperimen ini. Okey, ini adalah ujian untuk gas. Gas kita tengok ada oksigen, ada hidrogen, ada karbon dioksida, ada amonia, ada klorin, ada hidrogen klorida. Dalam keadaan gas tu maknanya tak ada air. Kemudian kita ada sulfur dioksida. Ini ujian-ujian dia yang perlu kita tahu. Dan akhir sekali kita nak uji gas nitrogen dioksida. Macam mana kita nak buat ujian gas nitrogen dioksida? So nak menghasilkan nitrogen dioksida ni adalah dengan kita masukkan 1 spatula plumbum 2 nitrat ke dalam tabung uji, kemudian kita panah dengan kuat. Sebenarnya kalau kita panah dengan kuat tak sesuai dengan tabung uji, kita kena guna tabung didih sebab kita panah. Okey, kemudian kita pun letaklah kertas litmus biru. Kertas litmus biru. So bila kita panah plumbum 2 nitrat ni, maka hasilnya adalah gas nitrogen dioksida. Jadi bila kita letak kertas litmus biru, so kita akan dapati kertas litmus biru lembap bertukar menjadi merah. Jadi bila bertukar menjadi merah, maka kita tahulah gas nitrogen dioksida yang terhasil bersifat
asid sebab dia telah menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Okey. Jadi berdasarkan pemerhatian tulis inference, so kita dah buat inference. Kemudian mengapa kertas litmus biru? Okey, kertas litmus perlu dilembapkan sebelum menguji kehadiran gas. Kenapa kita perlu kertas litmus biru? Jadi kertas litmus biru ni perlu lembap sebab kalau lembap dia ada air. Ada air. So bila ada air barulah sama ada asid boleh menunjukkan sifat asid ataupun kalau dia adalah base ataupun alkali boleh menunjukkan sifat alkalinya. Gitu. Jadi sini kalau tak ada perkataan lembap, maka nitrogen dioksida ni kertas litmus biru saja tak akan ada perubahan warna lah. Dia kena ada lembap. Barulah dia boleh menunjukkan sifat asid ataupun alkali. Sebab tu perlu ada perkataan lembap di situ. Okey. So, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Okey, tak ada Okey, so kalau tak ada, kita pergi kepada seterusnya. Okey, dekat sini kita nak penuh. Dia kata ujian kimia dan kaedahnya. Okey, jadi di sini kita kena tahulah ujian untuk oksida hidrogen tadi ke apa dia? Kita letakkan, nampak hidrogen, kita letakkan kayu uji menyala ke mulut tabung uji. Okey, tu ujian dia. Kalau oksigen tadi masukkan kayu uji berbara. Kalau gas hidrogen adalah kita dekatkan kayu uji. Okey. Menyala ke mulut tabung uji. Ni gas hidrogen. So apa kita punya pemerhatian? Okey. Pemerhatian adalah bunyi pop terhasil. Bunyi pop terhasil tu pemerhatian. Okey. Kalau gas karbon dioksida lagu mana pula? Gas karbon dioksida, kita buat apa tadi? Kita alirkan gas ke dalam air kapur. Apa pemerhatian dia? Air kapur keruh ataupun air kapur menjadi keruh. Okey, gas klorin tadi, bagaimana kita nak uji gas klorin tadi? Kita uji dengan kertas litmus biru lembap. Kita buat apa tadi? Klorin tadi, kita buat ganda klorin tadi. Kita letakkan, betul tak? Kita letakkan. So, kita boleh buatlah kat sini. Letakkan kertas litmus biru lembap ke mulut tabung uji. Lepas tu, apa yang kita dapati? Okey, pemerhatian dia tak? Okey, ni pemerhatian, cikgu mark kat sini. Pemerhatian kita akan dapati kertas litmus biru lembap menjadi merah. Okey, menunjukkan dia bersifat asid. Okey, hidrogen klorida pula, lagu mana pula? So, kita dekatkan. Okey, rod kaca yang dicelup ke dalam amonia NH3 aqueous. Boleh juga ke dalam amonia aqueous. Okey, dekatkan rod kaca yang dicelup ke dalam amonia aqueous ke tabung uji yang berisi HCl pekat.
Dan makan tengah nak di sana, tak ikat rumah. Dia tahu tak? Mok sini dalam angin dah. Angin dah itu dia. Lepas tu mok sini dalam angin dah. Pok sini dalam situ. Okey. Sorry Okay. Jadi dia kata kat sini kalau kita nak tengok hidrogen klorida tadi, apa yang kita buat tadi? Hidrogen klorida cuba tengok. Kita dekatkan larutan amonia pekat. Larutan amonia pekat ni kita celup rok kaca pada larutan amonia pekat. Lepas pada tu kita letak. Letakkan. Dekatkan rok kaca yang dicelup dalam amonia aqueous ke tabung uji berisi hidrogen klorida pekat. So tadi dia guna perkataan pekat kat sini, amonia pekat. So kita follow dia. Dia guna amonia pekat tadi, cikgu tak perasan, amonia pekat. Okay, so kita guna juga amonia pekat kat sini. Okay, jadi apa kita punya pemerhatian kat sini? Okay, basah, putih, terbentuk. Sulfur dioksida pula. Tadi sulfur dioksida pula. Gambar sulfur dioksida tadi. Kita alihkan. Betul tak? Alihkan gas SO2 ni ke dalam larutan KMNO4 berasid. Larutan kalium manganat 7 berasid. So, apa pemerhatian dia? Kita akan dapati warna ungu. Larutan KMNO4 berasid luntur. Ataupun dinyah warnakan. Okey, nitrogen dioksida pula, kita buat gana nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida kita letak kertas litmus saja, sama kan? Okey, nitrogen dioksida kita letakkan. Okey. Kertas litmus biru ke mulut tabung uji. Okey, so dia jadi apa dia? Okey, kertas litmus biru bertukar menjadi merah. Okey, tu antara yang kita boleh buat lah. Okey, tu kita kena rujuk kepada kita bicara saat ni. Ni semua ni adalah ujian untuk gas. Cuba kita tengok soalan dia kata gapo sini. Dia kata, apakah yang mungkin diperhatikan apabila sebatang rok kaca yang telah dicelup ke dalam asid hidroklorik pekat diletakkan kepada gas yang terbebas dalam D. Mana D? Okey, mana D? Tu duduk D pula soalan ni. Okey, D. Mana D? Amonia. Dia tunjuk hak ni lah. Jadi kita nampak gapo? Wasak putih lah. Ni amonia ni kita akan dapati wasak putih terbentuk.
Kalau dia kata kat sini, kalau letak tu, kita akan nampak kat sini apa dia ni? Penuh deh. Ni apa dia? Kita akan nampak untuk soalan nombor 1 ni, kita akan nampak wasak putih. So ada tak cikgu letak tulis wasak putih ni? Ni. Wasak putih terbentuk. Wasak putih tu apa dia? Amonium klorida. So apakah nama bagi wasak putih dalam set F? F pula. F mana pula? Cuba tengok F. F tu HCl dengan amonia. Wasak putih tu adalah amonium klorida. Kemudian seterusnya gas yang terbebas dalam set G bersifat asid. Ramalkan pemerhatian diperolehi sekiranya kertas litmus. Kertas litmus lembap. Kertas litmus lembap digunakan. So set G. Kita pun tengok set G. Set G dia kata gas ini bersifat asid. Jadi bila gas ini bersifat asid, maka kalau kita letak kertas litmus lembap, kalau merah dia akan tertukar. Kalau kertas litmus tu merah, tak akan berlaku perubahan. Kalau kertas litmus tu biru, dia akan bertukar kepada merah sebab dia menunjukkan sifat asid. Okey, selesai yang ni. So kita pergi kepada seterusnya. Yang ni kena banyak ngapan Kalau tak ngapan memang awak susahlah sikitnya. Okey, kita pergi kepada bahagian akhir. Cikgu nak cuba berhenti sebelum orang asam. Okey, kebanyakan garam terurai apabila dipanaskan. Okey, kita masuk bahagian seterusnya. Dikata kebanyakan garam terurai apabila dipanaskan. Melalui perbandingan warna pada garam dan juga baki yang tertinggal, serta gas yang dibebaskan, kita boleh mengenal pasti ket ion dan anion yang hadir dalam garam tersebut. Dalam garam tersebut. Jadi kita nak ujilah. Jadi contohnya kita nak tengok kesan haba ke atas garam karbonat. Maknanya garam karbonat ni kita panah. Contoh ni kita panah je. Bila kita panah garam karbonat, lagu mana dia punya diagram dia? Ni simple diagram dia. Simple diagram dia ni. Kita pun panahlah natrium, garam karbonat. So kita perhati air kapur keruh ke tidak. Kalau air kapur keruh, maknanya dia terurai menghasilkan gas karbon dioksida. Kalau tidak keruh, maknanya dia tidak terurai. So daripada eksperimen ini kita dapati kalau kita tengok warna sebelum dipanaskan, semua ni cikgu ambil warna hitam lah. Ni. Semua ni warna dia putih belaka. Cuma kupron 2 karbonat warnanya hijau. Sini nak main dengan warna dah. Nak main dengan warna. Kemudian kalau sejuknya panas, awak akan nampak sini putih. Sini pun putih. Hot ni panas, warna dia kuning. Bila sejuk, warna dia putih. Hot ni perang. Masa panas, masa sejuk, warna dia kuning. Kuprum 2 karbonat, semasa panas, warna dia hitam. Lepas dia sejuk, warna dia hitam juga. Kesan ke atas air kapur. Awak akan dapati untuk hot ni, air kapur tidak keruh. Manakala hot ni semua ni, awak akan dapati air kapur keruh. Tu pemerhatian dia. Jadi daripada pemerhatian kita tahulah bila air kapur keruh ni maknanya ada gas karbon dioksida. Air kapur tak keruh maknanya tak ada CO2. Jadi di sini kalau kita tengok peranan air kapur. Kenapa kita perlu letak air kapur? Kita letak air kapur ni adalah kita nak tengok kalau karbonat ni panas, adakah dia hasilkan gas karbon dioksida? Kalau ada gas karbon dioksida, maka air kapur menjadi keruh. Sebab kita tahu dah ujian untuk gas karbon dioksida adalah reagennya air kapur.
Pemerhatian air kapur keruh confirm gas karbon dioksida. Jadi kenapa kita guna air kapur? Tujuan air kapur ni adalah untuk menguji kehadiran gas karbon dioksida. Apa gas terbebas apabila gas garam karbonat terurai? Gas karbon dioksida lah. Kenal pasti garam karbonat yang tidak boleh terurai. Tak boleh terurai tadi adalah natrium karbonat. Kita tengok tadi kan natrium karbonat. Ni kita akan buat eksperimen lah. Cuma cikgu royak teori saja. Okey. Jadi kita tengok kita punya kesimpulan hipotesis apa tu? Hipotesis kata semua garam karbonat terurai apabila dipanaskan untuk menghasilkan gas karbon dioksida. Tapi bila kita buat eksperimen, tak semua. Ni tak terurai. Jadi di sini bila kita nak nyatakan hipotesis, maka kesimpulan kita boleh kata hipotesis ditolak. Kenapa hipotesis ditolak? Kerana kita akan dapati sebahagian garam karbonat terurai oleh haba menghasilkan gas karbon dioksida, manakala sebahagian yang lain tidak boleh. Okey, sebab tu hipotesis ditolak. Sebab hipotesis kata semua garam karbonat terurai. Okey, menghasilkan gas karbon dioksida. Tapi bila kita buat eksperimen, kita dapati natrium klorida ni tidak terurai. Sebab air kapur tidak keruh. Maka hipotesis ditolak. Jadi hipotesis kita ditolak. Sebab sebahagian saja garam karbonat terurai. Sebahagian lagi tidak. Sebahagian lagi tidak ni apa dia? Contoh, natrium karbonat tadilah tidak terurai. Yang terurai apa dia? Yang terurai banyak, iaitu kalsium karbonat, zinc karbonat, PB karbonat dan juga kuprum 2 karbonat. Okey, selesai. Okey, seterusnya. Bila kita dah selesai tengok, maka kita boleh buatlah persamaan. Bila ada tindak balas, mesti ada persamaan. So dia kata, tulis persamaan kimia bagi tindak balas ke atas setiap garam karbonat yang boleh diurai oleh haba. So apa garam karbonat tadi kita ada? Kalsium, zinc, lambam, kuprum. So kita boleh buatlah persamaan kimia. Kalau kalsium karbonat, panah, hasilnya adalah CaO dengan CO2. Kalau zinc karbonat, panah, hasilnya adalah ZnO dengan CO2. Kalau PB karbonat, panah, hasilnya PbO dengan CO2. Dan kalau CuCO3, kuprum 2 karbonat, kita panah, hasilnya adalah CuO dengan CO2. Ini dikatakan persamaan kimia. Jadi secara tak langsung kita boleh buat secara umum. Di mana bila garam karbonat bila kita panah, maka dia terurai menghasilkan logam oksida dengan gas karbon dioksida. Jadi di sini kalau kita tengok ni adalah logam oksida. Adalah logam oksida. Jadi logam oksida tu yang kita tengok tadi tu. Kita tengok semula ni. Tengok sini. Ni. Sini bila dia kata baki. Baki. Maka sini adalah. Okey. Sekejap ni. Okey. Bila dia kata baki. Maka. Sini tak ada. Tak ada baki lah. Sebab dia air kapur tidak keruh. Ni tak ada. Maknanya sini ni natrium karbonat juga. Okey, sini yang dikatakan putih ni putih iaitu CaO. Ni sebab dia kata baki ni CaO. Okey, ni CaO.
Warna dia putih. Okey, baki pula untuk zinc karbonat adalah ZNO, sini pun ZNO. Jadi ZNO ni kalau panas warna dia kuning, kalau sejuk warna dia putih. Okey, PB karbonat kalau kita panas hasilnya PBO dengan gas karbon dioksida, sini pun PBO, baki dia ni. Okey, perang PBO ni perang semasa panas, kuning apabila sejuk, dan CuCO3 bila kita panas dia akan menghasilkan CuO. Jadi CuO ni panas pun hitam, sejuk pun hitam. Jadi di sini awak perlu tengok ada warna dia. Iaitu kalau kuprum 2 karbonat warna hijau, bila kita panas hasilkan CuO warna dia hitam. Sejuk pun hitam, panas pun hitam, maka hitam warna dia. Kalau PB karbonat, bila kita panas hasilkan PBO. PBO ni warna dia perang ketika panas, kuning apabila sejuk. Zinc karbonat pula bila kita panas, dihasilkan ZNO. Warna ZNO ni kuning semasa panas, putih semasa sejuk. Dan bila kita panas kalsium karbonat, kita akan dapati hasil dia adalah CaO, kalsium oksida. Kalsium oksida ini warna dia putih semasa panas, putih juga apabila sejuk. Jadi di sini kita nampak warna sikitnya, hak ni. Kita kena ingat. Okey, kita kena ingat hak lain tu putih belaka. Okey, selesai bahagian ini. Okey, so dia tanya lagi. Okey, nyatakan satu lagi garam karbonat yang tidak boleh terurai oleh haba. So kalau kita kata tadi yang tidak boleh terurai oleh haba adalah natrium karbonat. So lagi adalah kalium karbonat. Jadi yang tidak terurai oleh haba ada dua, natrium karbonat, okey, dengan kalium karbonat. Okey ni. Dua bahan ini dia tak terurai oleh haba. Maknanya kalau kita ambil K2CO3, kita panas, maka sini K2CO3 juga. Kalau kita ambil Na2CO3, bila kita panas, hasilnya juga adalah Na2CO3. Maknanya tidak berlaku penguraian. Okey. Boleh faham sini? Bolehkah? Boleh. Okey. So kita pergi kepada seterusnya. Kemudian dia nak uji pula kesan garam nitrat ke atas, kesan haba ke atas garam nitrat. Maka eksperimen ni senang saja. Okey, kita masuk je. Bila dia kata rancang prosedur dia, kita boleh tengoklah kat sini. Daripada diagram tu kita boleh rancang prosedur dia. Mungkin kita letak garam nitrat. Kemudian kita panah dia. Kemudian kita letak kayu uji berbara. Kemudian kita letak kayu uji menyala. Kemudian kita rekod pemerhatian. Okey, simple saja. Kita panah je garam nitrat. So bila kita panah, kita akan dapati garam nitrat ini dia akan menghasilkan dia akan tanya apa dia tanya ke dia. Garam nitrat ini bila kita panah dia akan menghasilkan gas perang. So kalau kita tengok kat sini, bila kita panaskan garam nitrat ini, apa yang terhasil bila garam nitrat ini dipanaskan, so kita akan nampak gas perang terbebas. Gas perang terbebas. Tetapi gas perang terbebas ini hanya untuk yang ni. Hak ni tak. Jadi di sini natrium nitrat tidak. Jadi di sini kalau kita tengok, kenal pasti garam nitrat yang tidak menghasilkan gas perang, ia adalah natrium nitrat. Kita follow bahan dia bagi dalam eksperimen ini. Namakan gas perang. Gas perang ini adalah gas nitrogen dioksida, iaitu NO2.
Apakah perubahan warna yang dapat diperhatikan oleh kayu uji berbara? So kayu uji berbara ni kalau kita tengok, kita buat eksperimen ni, kita letak kayu uji berbara ni. So kita akan dapati apa dia kayu uji berbara itu. Kita akan dapati perubahan dia, ia menyala. Bila kayu uji berbara menyala, inference dia apa dia? Kita boleh buat kat sini inference dia. Pemerhatian kita kata kayu uji berbara menyala. Inference dia? Inference dia? Siapa nak jawab inference? Bila kayu uji berbara menyala, apa inference dia? Gas oksigen terbebas. Gas oksigen terbebas. Bila kayu uji berbara menyala, itu menunjukkan gas oksigen terbebas. Kalau bunyi pop, gas hidrogen. Kalau air kapur keruh, gas karbon dioksida. Memang kita kena tahulah. Jadi di sini kata apakah hipotesis? Hipotesis dia kata bina hipotesis. Kita pun tak buat hipotesis kan? Kita boleh bina hipotesis kat sini sebab kita tahu sebahagian terurai, sebahagian tidak terurai. Maka kita boleh bina hipotesis. Kita boleh kata macam apa tu garam karbonat tadilah. Tapi kita boleh kata sebahagian, okey, kita boleh bina hipotesis kat sini. Okey. Macam mana kita nak bina? Kita boleh kata sebahagian garam nitrat terurai oleh haba. Okey. Manakala sebahagian yang lain tidak boleh. Hipotesis ni adalah jawapan kepada penyataan masalah. Penyataan masalah kata adakah garam nitrat terurai apabila dipanaskan untuk menghasilkan gas nitrogen dioksida dengan oksigen? Okey, kita pun jawab. Kalau kita nak kata garam nitrat terurai, boleh juga kita nak bina hipotesis ambil ayat ni. Kita kata garam nitrat. Kita kata tambah semua. Semua garam nitrat terurai. Okey, apabila dipanaskan menghasilkan gas nitrogen dioksida dan juga oksigen. Boleh. Ataupun kita nak buat hipotesis macam ni, sebahagian. Sebab kita jawab. Sebahagian garam nitrat terurai oleh haba, manakala sebahagian lain tidak boleh. Okey, terurai untuk menghasilkan gas nitrogen dioksida dan oksigen. Cumanya bila kita buat kesimpulan, kita nak buat kesimpulan, andainya kita kata ini hipotesis kita, maka di bawah kesimpulan kita akan kata hipotesis ditolak. Kalau ini hipotesis kita, maka di bawah kesimpulan kita boleh kata hipotesis diterima. Okey. Boleh mana-mana sebab hipotesis ni tak semestinya benda tu betul. Tetapi hipotesis ni adalah jawapan kepada penyataan masalah. Okey, so selesai. Jadi kita dapati bahawasanya tidak semua garam nitrat terurai oleh haba. Sebab yang terurai oleh haba selain daripada natrium nitrat dengan kalium nitrat. So natrium nitrat tu dia tidak terurai menghasilkan gas nitrogen dioksida. Yang lain-lain terurai menghasilkan gas nitrogen dioksida. Jadi di sini kalau dia suruh awak tulis persamaan kimia, so awak boleh tulislah persamaan kimia dia. Okey, so apa dia guna kat sini? Magnesium nitrat, zinc, tambang, kuprum. So kita boleh tulis persamaan kimia. Mula-mula kita ada magnesium nitrat, MgNO3 So terurai oleh haba anak panah. Hasilnya adalah MgO plus NO2 plus O2. Kalau kita ambil Zn, NO3 tu sama jugalah. Kita akan dapat ZNO plus
NO2 plus O2. Kalau kita ambil PbNO3 maka hasil dia adalah PbO plus NO2 plus O2. Dan akhir sekali, kat sini kita ada kuprum 2 nitrat. So, bila kita ada kuprum 2 nitrat, CuNO32, anak panah, hasilnya adalah CuO plus NO2 plus O2. Cuma bila kita nak balance kat sini, cuba awak tengok. O kat sini 1, 2, 2, 5. O kat sini ne. Sini ganjil sebab sini, letak 2 sini. Bila letak 2, N dah jadi 2, letak 2 sini. Bila letak 2, O dah jadi, N dah jadi 2, 4. Letak 4 sini. Sekarang kita pun kira O. O 3 kali 2 ne kali 2, 12. O 12. O kat sini 8, 10, 12. Betul lah. Hok lain sama je. Letak 2, letak 2, letak 2, letak 2, letak 2, letak 2, letak 4, letak 4, letak 4. Tu kita nak balance. Okey. Daripada persamaan ni kita recall balik. Kita recall ke apa dia? Hok kita ingat. Ingat ke apa dia? Okey. Hok kita ingat tadi adalah warna kan? Warna. So warna dia, kalau ZNO ni warna dia ke apa? Warna dia kuning. Okey, ataupun kita buat kat sini. Ni. Ni panas. Ni sejuk. Kita ada ZNO. Panas kuning. Okey, sejuk putih. Ni kita kena ingat. PbO. Okey, perang, panas, kuning, sejuk. CuO. Hitam. MgO. Putih. Apa MgO putih? Sebab dia bukan unsur peralihan. Hok ni unsur peralihan. Sebab tu dia ada warna. Okey, sorry. Ada warna. Okey. So daripada sini kita tengok balik. Apa lagi dia kata? Secara umumnya, penguraian garam nitrat oleh haba mewakili persamaan berikut. Iaitu garam nitrat bila kita panas hasilnya adalah logam oksida, gas nitrogen dioksida dengan gas oksigen. Okey. Jadi, yang kedua yang perlu kita tahu lagi adalah gas nitrogen dioksida. Gas nitrogen dioksida ini warnanya adalah perang. Dia gas perang. Selain daripada dia menukarkan kertas litmus biru ke merah, dia juga berwarna perang. Okey, bila kita buat eksperimen ini akan nampak gas perang terbebas. Boleh Google lah, tengok dalam internet. Nanti cikgu itu kita lepas pada periksa kita tengok lagu mana. Sebelum pada ni kita kena belajar gini lah. Kita tak, kalau kita boleh bersemuka, Alhamdulillah. Kalau dia bagi budak tak 4-5 ne masuk sekolah, Alhamdulillah lah. Awak rasa lagu mana? Berasa nak pergi sekolah ke? Berasa suka duduk di rumah dah? 50-50 cikgu. 50-50. Berasa selesa dia duduk di rumah. Ya. Berasa selesa dia belajar daripada rumah. Tak, cikgu pun berasa selesa dia mengajar daripada rumah. Cumanya, yalah sebab kita ngaji belajar sains ni kan, dia kena ada eksperimen. Tu yang masalah dia nya. Okey. Tapi macam kalau budak universiti pun dia masih lagi online kan. Anak cikgu duduk Dublin kan, Ireland pun dia buka dah kelas tetapi masih lagi online. Dia tidak GU lah, maknanya dia belajar tidak secara bersemuka, masih lagi online. Tak berani nak buka. Okey. So, kita pergi kepada seterusnya. Okey, cikgu pun tak tahu sampai. Okey. Jadi, contoh dia bagi kat sini. Okey, garam karbonat terurai apabila dipanaskan menghasilkan oksida logam gas karbon dioksida. Contoh yang ni lah. Okey, garam nitrat pula terurai menghasilkan oksida logam gas nitrogen dioksida dengan gas oksigen. Contoh yang ni. Okey, terurai tu kita kena ingat lah. Okey, tetapi kita kena tahu juga sesetengah garam sulfat dan garam klorida terurai oleh haba. Contohnya amonium klorida, kalau kita panah hasilnya adalah amonia dengan
hidrogen klorida. Kalau zinc sulfat kita panah, ni dia punya hasil dia, iaitu zinc oksida dengan sulfur trioksida. Ferrum 2 sulfat pula bila kita panah hasilnya adalah ferrum 3 oksida, sulfur dioksida dengan sulfur trioksida. Jadi kalau kita nak tengok nama, kalau kita tengok sini SO3 ni kan. Jadi SO3 ni nama dia adalah sulfur trioksida. Kalau SO2 ni, SO2 nama dia adalah sulfur dioksida. Okey tu. Hak ni nama dia adalah ferrum 3 oksida. Hak ni nama dia amonia. AMMONIA. Hak ni nama dia hidrogen klorida. Bukan asid tu sebab dia G, gas. Okey, so seterusnya. Cation atau anion sesuatu garam boleh dikenal pasti berdasarkan gas yang dibebaskan. Okey, semua gas yang dibebaskan semasa penguraian haba ke atas garam. Contohnya, kalau garam karbonat, gas yang terbebas, gas karbon dioksida. Kalau garam nitrat, gas terbebas adalah gas nitrogen dioksida dengan oksigen. Kalau garam amonium, gas terbebas adalah gas amonia. Okey, so ni untuk awak ingatlah seperti cikgu cakap tadi. Okey, jadi di sini kita tengok seterusnya, kita ada penguraian. So tak ada gapo dah. Dan last sekali kat sini, contoh dia bagi kat sini. Dia kata, garam X terurai apabila dipanaskan dengan kuat. Gas peran terbebas. Bila dia kata gas peran terbebas, NO2 selalu. Menukarkan kertas litmus biru ke merah. Maknanya dia bersifat asid. Baki perang semasa panas, kuning semasa sejuk. PBO dah. Bila PBO hasil dia PBO, NO2. Okey, maka garam ini adalah garam PB nitrat. Gitulah. Jadi gas perang nitrogen dioksida. Okey, lepas pada tu dia kata baki PBO2. Jadi maknanya X ini adalah PB nitrat sebab terurai menghasilkan gas perang adalah logam ataupun garam nitrat sahaja. Tapi bila dia kata perang semasa panas kuning apabila sejuk, maka itu menunjukkan garam X itu adalah plumbum. So plumbum 2 nitrat. Okey, itulah yang kita boleh jawab apabila kita dah menguasai semua ni. Jadi semua ni kita kena hafal. Kalau kita tak hafal, memang kita tak boleh nak jawab. Okey. Ada soalan nak tanya cikgu? Ada soalan nak tanya cikgu? Cikgu dah habis dah skop yang cikgu nak masuk hari ni. Masuk banyak-banyak tak itu pula. Lepas tu nanti cikgu tengoklah. Okey, petesok tak free. Malam esok insyaAllah kalau cikgu free, cikgu royak. Kau malam ada tuition. Ada soalan dah nak tanya ni? Tak Kalau tak ada, tutup dulu rekod lepas tu kita catch up semula.